Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1226. Antara paparan utama. Nampak sangat UMNO tak pentingkan kebajikan rakyat. Tolak pemimpin bacol dan kelentong. Syarikat siapa dapat tender meriam howitzer RM854 juta. UMNO PAS bersatu huru-hara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemarin Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat tiba di Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRABN berhampiran Ampang. Menurut laporan media, lawatan Sultan Abdullah itu adalah untuk mendengar sendiri taklimat secara terus daripada kumpulan pakar yang berurusan secara langsung dengan perkembangan cuaca dan bencana negara. Difahamkan ini berikutan daripada desakan UMNO kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob agar pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini juga yang hanya tinggal tidak sampai 3 bulan. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, pilihan raya umum ke-15 tidak wajar dilakukan tahun ini. Menurut beliau, negara ketika ini sedang mengalami fasa peralihan monsun dan banjir sudah kerap berlaku di seluruh negara. Jika mengambil kira pandangan kami daripada komuniti pengurusan bencana, secara umumnya kami tidak akan menggalakkan untuk diadakan pilihan raya umum ke-15. Kita di pihak pengurusan bencana tidak galakkan. Kenapa nak ambil risiko? Dalam situasi kita nak menghadapi monsun timur laut, kita tahu akan berlaku banjir di banyak tempat. Kalau dilihat, di Johor, Melaka dan Perak pun sudah banjir. Jadi daripada segi kesesuaian cuaca, memang tidak sesuai untuk adakan pilihan raya. Katanya dalam webinar berjudul Cabaran Perubahan Iklim, Bersediakah Kita? Sempena Forum Iklim Kebangsaan Monsun Timur Laut 2022-2023 pada Khamis di Petik Media. Muhammad Hisham berkata, monsun Timur Laut dijangka bermula pada pertengahan November 2022 dan berakhir pada Mac 2023. Dalam pada itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir jam 4 pagi tadi bahawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Terengganu iaitu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun. Sementara itu di Sarawak, ribut petir berlaku di Selangau, daerah Sibu, di Matu, Dalat dan Mukah, daerah Mukah, di Kapit dan Bintulu, di daerah Kapit dan Telang Usan, di Miri. Ribut petir juga berlaku di Sabah iaitu di Telupit, Beluran dan Sandakan serta di Kudat. Begitulah hari-hari Met Malaysia mengeluarkan amaran demi memastikan semua pihak sentiasa berwaspada akan bencana banjir yang mungkin berlaku. Menurut laporan media, lebih 2,000 sekolah dan fasiliti awam seperti Balai Raya dan Dewan Orang Ramai sudah digazetkan sebagai pusat pemindahan sementara PPS jika negara dilanda banjir. Justru kenapa UMNO begitu bersungguh-sungguh mahu Parlimen dibubarkan pada tahun ini juga, sedangkan kita akan berhadapan dengan cuaca yang tidak sesuai? Jawapannya disebut sendiri oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada 17 September lalu. Dalam ucapannya ketika Majlis Ramah Mesra dan Pelancaran Jentera Barisan Nasional yang diadakan di Kompleks UMNO bahagian Bagan Datuk, beliau berkata, PRU mesti diadakan pada tahun ini juga dalam apa juga keadaan. Kalau dilambatkan, akan berlaku trust defisit atau defisit sokongan, lapor UMNO online. Dalam apa keadaan itu bermaksud, walaupun berlaku banjir, berdasarkan ucapannya pada hari yang sama di Majlis Pelancaran Jentera Pemuda BN di Stadium Titiwangsa. Kita tengah tunggu tarikh keramat
Namun kita tahu ada kekangan akhir tahun ini iaitu banjir, hujan lebat dan angin monsun timur laut. Tetapi kalau Perdana Menteri bubar masa banjir pun sanggup redah banjir untuk bertanding, katanya di petik media. Itulah dia UMNO. Bukan mereka peduli jika kerugian banjir yang ditanggung mangsa dan negara akibat bencana itu mencecah lebih 6 bilion ringgit mahupun lebih 70,000 kehilangan tempat tinggal. Yang penting selamatkan Tengkuk sendiri dahulu daripada jerut hukuman yang mungkin dijatuhi oleh mahkamah jika didapati bersalah akibat kebejatan mereka. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid berkata beliau bersedia memegang jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Agama ketika Pakatan Harapan menguasai Putrajaya dengan membawa agenda reform. Katanya agenda reform itu lebih mencabar kerana ada yang tidak dapat membezakan antara pentadbiran Islam dengan syariat Islam. Kemenangan Pakatan Harapan, ujar Mujahid, satu kejutan kepada kelompok tertentu. Dengan kemenangan itu, mereka membawa satu naratif Pakatan Harapan tidak jaga dan tidak membela Islam Melayu, Pakatan Harapan, khadam DAP dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam program Kerusi Hangat siri 4 yang bertajuk Mujahid antara jatuhkan PH dan bangkitkan kembali harapan pada 6 Oktober lalu yang bersiaran di FB Live Pakatan Harapan dan jaringan media Pakatan Harapan. Menurut beliau, persepsi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sendiri dilihat tidak terbuka sifatnya ketika beliau cuba membetulkannya dan memperkenalkan rahmatan lil alamin. Maka ketika itu lahirlah kenyataan-kenyataan yang bukan kontroversial itu datang dari saya tetapi dispinkan oleh netizen. Saya bagi contoh. Pada ucapan saya yang pertama kali sulung saya ucap pada bulan Julai di hadapan semua pentadbiran Islam 2018, saya dalam ucapan itu membentangkan idea-idea dan gagasan-gagasan pentadbiran Islam yang lebih dinamik yang asasnya ialah rahmatan lil alamin. Nah, di situlah mulanya ungkapan, kalau Mas Surah masih ingat, apa dia? Ni menteri semua agama. Itu ungkapan dia. Mujahid ni menteri semua agama. Sedangkan saya tidak berkata demikian. Saya tertakluk kepada pentadbiran Islam dan saya tidak menjaga dari sudut pentadbiran agama lain. Cuma bezanya dalam dasar yang saya bawa, saya menginginkan hubungan antara orang Islam dengan yang bukan Islam di atas dasar rahmatan lil alamin. Tapi dispinkan kononnya saya ni menteri semua agama. Itu satu. Beliau menegaskan dasarnya hanya ingin hubungan antara Islam dan bukan Islam di atas dasar rahmatan lil alamin. Dasar ini beliau jelaskan ketika di Parlimen bahawa Malaysia tidak pernah mengiktiraf golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Kerajaan Pakatan Harapan tidak pernah mengiktiraf advokasi LGBT. Sebagai insan, kita tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh menginjak-injak mereka di atas nama kononnya mereka LGBT. Adapun mempertahankan dan memperjuangkan hak LGBT, awal-awal kita menafikannya dengan sekeras-kerasnya, ujarnya. Umumnya menurut beliau, dirinya menjadi sasaran serangan hanya untuk membunuh karakternya. Kami datang bukan ikut apa yang ada tetapi untuk membuat reformasi, tegasnya. Ujar Mujahid, Pakatan Harapan menyelesaikan isu tabung haji dan mengangkat kedudukan Mahkamah Syariah setaraf dengan Badan Peguam. Beliau juga menegaskan Jabatan Audit Negara mengesahkan tabung haji cemerlang semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Beliau menjelaskan Seksyen 22 Akta Tabung Haji menyatakan bahawa ia tidak boleh mengumumkan dividen dan bonus kepada pencarumnya atau pendeposit jika nilai aset institusi itu kurang daripada obligasinya. Ini fakta. Justru beliau tidak mengambil tindakan popular dengan memberi hibah tinggi, misalnya 5%, tetapi tidak berbuat demikian. Untuk rekod, tabung haji berjaya patuh kepada Malaysian Financial Reporting Standards MFRS dan International Financial Reporting Standard IFRS, iaitu syarat perakaunan bersih yang tidak dipatuhi dalam akaun 2017 pada zaman Barisan Nasional. Malangnya naratif songsang Pakatan Harapan didominasi DAP itu terus juga dicanang oleh pemimpin PAS walaupun mereka banyak kali kalah di mahkamah kerana memfitnah. Tetapi kali ini mereka memfitnah dengan kebaculan kerana mengatakannya secara samar-samar dengan kiasan terhadap Pakatan Harapan. Ini dapat dilihat sebagai contoh tulisan Setiausaha Badan Perhubungan PAS Selangor Roslan Syahir Muhammad Syahir di Harkah Daily pada 6 Oktober lalu.
Kuasa politik Melayu Islam biar terus memimpin tidak lagi mudah ditundukkan sebagaimana yang pernah berlaku pasca pilihan raya umum ke-14 dahulu. Sehingga ketika itu bumi dipijak, diragui, masihkah lagi milik kita? Maknanya beliau menyiratkan kekalahan UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum lepas menyebabkan negara sudah bukan milik kita tetapi tergadai kepada pihak asing, dan pihak asing itu ialah DAP seperti yang disebut oleh ayat beliau seterusnya. Hari ini pilihan raya umum ke-15 sudah semakin hampir, namun demikian seakan kita tidak serik ataupun mengambil iktibar pada kehampaan yang berlaku pada pilihan raya umum ke-14, dan jika ianya dibiar begitu, tidak mustahil kita bakal mengulangi kesilapan yang lampau dengan menyerahkan kuasa secara mudah dan percuma pada Pakatan Harapan yang didominasi DAP. Beliau berkata demikian sebagai menyokong presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang yang sejak akhir-akhir ini menyerang Pakatan Harapan. Kononnya mahu merungkai perlembagaan selain DAP mengancam Islam. Setelah kalah dalam beberapa siri perbincangan di mahkamah, pemfitnah PAS tidak lagi menyebut nama individu tetapi sekadar menyebut nama parti politik. Mengulas mengenainya, Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Luqman berkata, saman fitnah tidak dapat difailkan kerana parti politik tidak mempunyai local standard untuk menyaman atas kausa tindakan defamation atau fitnah. Beliau mengambil contoh Tomahan Abdul Hadi, kononnya Pakatan Harapan mahu merungkai perlembagaan. Selagi orang itu tidak menyebut nama individu dan hanya menyebut nama seperti PH, merungkai agama Islam dan perlembagaan persekutuan, maka ianya belum cukup kuat untuk disaman di bawah kausa tindakan fitnah. Sebab itu, individu itu sama ada dia sebenarnya pandai selok-belok undang-undang fitnah di Malaysia bagi mengelakkan disaman atau dia sebenarnya bacul dan tidak berani untuk menyebut dengan terang-terangan nama individu mana yang merungkai agama Islam dan perlembagaan kerana takut disaman, atau sememangnya dia pun tidak dapat buktikan kata-katanya dan hanya berretorik dan kelentong kosong supaya dipercayai dan diratib oleh pengikut setianya, tegas beliau. Bagaimanapun, beliau memberi amaran bahawa kata-kata sebegitu mengandungi elemen-elemen jenayah seperti menghasut atau mengancam keharmonian atau mengeluarkan perkataan jelek dan boleh didakwa di mahkamah. Terus terang, jika Pakatan Harapan didominasi oleh pihak yang memusuhi Islam, tidak mungkin tabung haji berjaya diselamatkan. Tidak mungkin peruntukan untuk pembangunan dan pentadbiran Islam dapat dipertingkatkan dalam bajet Kerajaan Pakatan Harapan untuk tahun 2019 dan 2020. Malang sungguh bagi umat Islam di negara ini yang percaya kepada wirid PAS dan UMNO bahawa selama 22 bulan Pakatan Harapan berkuasa itu perit bagi mereka. Kerana yang perit itu hanya pemimpin UMNO tertentu dan segelintir pemimpin PAS yang bersekongkol dengan parti yang dikuasai gerombolan kleptokrat itu. Justru rakyat cuma ada satu pilihan untuk menghentikan budaya fitnah oleh pemimpin bacol dan kaki kelentong ini, iaitu dengan menolak mereka pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Kerajaan UMNO PAS Bersatu dilihat terus menggadaikan kepentingan pertahanan negara dengan memperjudikan sistem pertahanan dan persenjataan di tangan syarikat-syarikat yang tidak ada pengalaman. Belum pun skandal perolehan 6 kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bernilai 9 bilion ringgit menemui jalan penyelesaiannya. Timbul pula isu 3 kapal peronda luar pesisir OPV berharga 738 juta ringgit milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Kini muncul isu perolehan sistem meriam artileri Tentera Darat Meriam Howitzer berharga 854 juta ringgit yang didakwa diberi secara rundingan terus kepada syarikat berusia 2 tahun. Apakah kesamaan di antara ketiga-tiga perolehan tersebut? Kesemuanya diberi secara rundingan terus. Timbalan Presiden Keadilan dalam kenyataannya berkata, keputusan Kerajaan Persekutuan melantik MA Analytics Sdn Berhad, sebuah syarikat setahun jagung, untuk dianugerahkan kontrak ini secara rundingan terus adalah bertentangan dengan kehendak pertahanan negara. Kementerian Pertahanan secara jelas memohon supaya kontrak ini dibuat secara tender terhad supaya spesifikasi pertahanan dapat dipenuhi pada harga yang terbaik untuk negara, ujar beliau.
Rafizi menegaskan kenyataan Datuk Seri Hishamuddin Hussein mengesahkan bahawa keputusan Kerajaan Persekutuan memberi tender secara rundingan terus itu adalah benar. Justru beliau menggesa supaya keputusan melantik MA Analytics Sdn Bhd secara rundingan terus dibatalkan dengan segera. Sebaliknya, Kerajaan Persekutuan hendaklah kembali kepada proses tender terhad seperti yang disarankan oleh Kementerian Pertahanan mengikut spesifikasi persenjataan yang telah ditetapkan oleh Angkatan Tentera Darat. Apatah lagi dalam keadaan MA Analytics Sdn Bhd nampaknya didalangi oleh pihak-pihak berkepentingan yang ada kaitan dengan Timbalan Menteri Pertahanan sendiri, Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, tegas Rafizi. Beliau pasti Hishamuddin sedia maklum mengenai perkara tersebut. Semakan rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan siasatan ke atas individu-individu terbabit dalam MA Analytics Sdn Bhd menunjukkan pemilikan bersama syarikat-syarikat dengan anak Ikmal Hisham, iaitu Ikmal Hazlan bin Ikmal Hisham dan isteri Ikmal Hisham, iaitu Datin Sri Norihan Ayub, dakwa Rafizi. Menurut Rafizi, jika Menteri Pertahanan benar-benar prihatin mengenai kepentingan pertahanan negara, beliau wajar mengambil tindakan membatalkan surat niat kepada MA Analytics Sdn Bhd dengan segera. Apa istimewanya syarikat setahun jagung ini di mana pengarahnya masih muda-muda belaka? Umpama pelajar universiti membuat kerja sampingan seperti rider. Bila disemak, rupanya syarikat ini ada kabel besar, kata Rafizi Ramli dalam video TikToknya. Katanya syarikat ini menulis surat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta segerakan kelulusan tender kepadanya. Sedangkan Tentera Darat memohon untuk membeli meriam Howitzer yang baharu melalui proses perolehan kerajaan yang menetapkan kementerian perlu mendapat kelulusan daripada Kementerian Keuangan. Kata Rafizi, jika tidak dibuat tender secara terbuka, maka Kementerian Pertahanan diminta melaksanakan tender terhad kerana ini adalah perolehan persenjataan. Jadi perlu ada kerahsiaan, maklumat-maklumat dan spesifikasi dan lain-lain. Sepatutnya Menteri Keuangan gembira sebab Kementerian Pertahanan nak buat tender boleh dapat harga yang terbaik pada nilai yang terbaik bagi rakyat, kata Rafizi. Jelas Rafizi, Kementerian Keuangan menjawab bahawa permohonan Kementerian Pertahanan itu melalui tender terhad ditolak. Sebaliknya, Kementerian Keuangan mengarahkan Kementerian Pertahanan menganugerahkan projek besar ini secara terus kepada MA Analytics Sdn Bhd. Sebenarnya isu ini telah dibangkitkan oleh Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah sejak Ogos lalu, bahawa pembelian senjata meriam Howitzer secara rundingan terus tidak mengikut kehendak ATM. Amat menyedihkan. Sama sahaja UMNO dengan Bersatu. Masing-masing mencari jalan mudah untuk mengenyangkan perut tanpa mempedulikan risiko kepada pertahanan negara mahupun kebajikan tentera dan pengawal keselamatan awam. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki mempertikaikan tindakan 12 Menteri PN iaitu Bersatu, PAS yang juga sekutu Barisan Nasional dalam Kerajaan Tubuh Atap 2.0 kerana mengutus warkah kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Apakah tindakan mereka boleh dianggap hilangnya kepercayaan anggota Kabinet terhadap Perdana Menteri? Jika menurut Klausa 4 Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan, seorang Perdana Menteri yang sudah hilang kepercayaan majoriti, beliau boleh menasihati Agong untuk membubarkan Parlimen atau meletakkan jawatan, ujarnya. Pada masa yang sama, beliau melahirkan keyakinan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya yakin PM lebih bijaksana untuk membuat keputusan yang selaras dengan Perlembagaan Persekutuan, ujarnya. Mungkin Ismail Sabri sedar kewujudan Perkara 40-2-B Perlembagaan Persekutuan bahawa Yang di-Pertuan Agong diberi kuasa budi bicara bagi menolak permintaan atau cadangan atau nasihat Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Maknanya, jika beliau memohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen dan baginda menolaknya berdasarkan nasihat daripada pakar-pakar bencana alam, alangkah malunya insan yang bernama Ismail Sabri. Sementara itu, Setiausaha Agong Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, keputusan Perikatan Nasional tidak menyokong pembubaran Parlimen tahun ini tidak boleh ditafsir sebagai menarik sokongan untuk Perdana Menteri Ismail Sabri. Katanya terdapat perbezaan antara isu pembubaran Parlimen dan menyokong Ismail Sabri. Itu bab lain, katanya di petik Free Malaysia Today. Hamzah mempertahankan tindakan 12 anggota jemaah menteri yang menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong yang menyatakan pendirian
pendiriannya tidak bersetuju pilihan raya umum ke-15. Menurut beliau, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang telah membuat keputusan tidak mahu mengadakan pilihan raya umum. Justru Bersatu mengambil keputusan yang serupa. Kami menteri-menteri terima arahan untuk tidak juga mahu diadakan PRU pada masa terdekat kerana ikut keputusan parti. Tegasnya, untuk menambah kecelaruan, sepucuk surat yang dikatakan palsu pula tular kononnya Top 5 UMNO mahu semua menteri UMNO di dalam Kabinet Ismail Sabri meletakkan jawatan dan menarik semula sokongan kepada kerajaan kerana gagal mempersembahkan tarikh pembubaran Parlimen. Demikian huru-haranya kerajaan yang diterajui oleh UMNO Bersatu PAS dalam kerjasama yang dinamakan Perikatan Nasional Barisan Nasional. Dalam satu parti pun boleh bercakaran. Ada yang mahu pilihan raya umum disegerakan pada tahun ini, ada yang menentang. Rakyat pun bengang kerana tidak tahu siapa yang berkuasa. Adakah Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional? Masing-masing mahu cakap untuk menunjukkan kuasa. Sekurang-kurangnya Majlis Presiden Pakatan Harapan sepakat menolak pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini memandangkan keadaan cuaca yang buruk. Kesepakatan sebegini tidak wujud dalam BNPN. Keadaan pemimpin BNPN yang saling tidak bersetuju dan membidas satu sama lain ini dijangka akan berterusan sehingga pilihan raya umum ke-15 benar-benar diadakan. Bolehkah tuan-tuan dan adik-adik yang bakal mengundi pada pilihan raya umum nanti mempercayai gerombolan seperti ini? Fikir-fikirlah, jika huru-hara ini berterusan, ketidakstabilan politik juga berterusan walaupun mereka menguasai kerajaan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.